Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirsyafii, bismillahirkafi, bismillahirmuafi, bismillahirwafi, bismillahirrabbis samawati wal ard. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada sesiapa yang ada pada pagi ini, belum jam 7 lagi, saya online untuk sampaikan info kepada sahabat-sahabat yang kebetulan menonton FB Live ini. Pendek, ringkas sahaja untuk makluman bahawa insya-Allah minggu ini juga kita punya kalender HBI, kalender promo buku-buku kita dan juga maklumat homeopati yang diperlukan di dalam kalender, di dalam kalender kita, insya-Allah minggu ni akan sampai. Dan pertama sekali kita akan cuba hantar kepada last group yang mengambil kuliah material medika. Itu kita hantar bersama, insya-Allah lah. Wallahu alam, tak tahulah kita punya pembekal ni ada siapkan sijil atau tidak. Kalau siap, saya akan sertakan sekali. Last group, bukan grup yang lama-lama. Grup yang lama-lama kita tak hantar. Tidak ada komitmen untuk kita hantar. Yang lain tertakluk kepada bekalan dan syarat wang pos. Kepada last group ini kita akan hantar kalender dan juga bersekali dengan sijil cetakan kehadiran kuliah terakhir material medika, iaitu kuliah yang keempat selepas hari raya. Okey. Kuliah kehadiran hanya dengan kalender itu juga kita launch e-book kita yang mengandungi banyak bahan di dalam buku-buku yang telah kita terbitkan. Okey. Banyak bahan-bahan kita ada di dalam e-book. Puan Junaidah on dalam sini, Puan Junaidah pun ada beli e-book masa program Movenpick. Sebahagian besar yang datang masa Movenpick itu telah membeli e-book. Saya harap masih boleh pakai. Selagi ia ada dalam laptop, kita boleh buka. Banyak bahan-bahan yang ada di dalamnya, bahan daripada buku yang pertama, perubatan homeopati, ada bahan-bahan daripada kamus istilah perubatan homeopati, ada bahan daripada penawar homeopati pilihan yang herba dan bukan herba yang belum terbit pun ada di dalamnya. Ada bahan-bahan material medika terapeutik Dr. Tiu, ada juga bahan material medika yang belum pernah diterbitkan, hasil karya asal Dr. Tiu. Ada boleh kata banyaklah bahan, termasuk juga buku yang kita terbit tahun 2021, material medika homeopati, terjemahan daripada buku Dr. William Borick, ada di dalamnya juga, boleh juga tonton. Saya fikir bahan tu ada boleh dianggap lengkap lah. Walaupun sebelum terbit buku, kita sediakan agak lengkap juga, 268 remedi di dalamnya. Juga buku yang terakhir juga kita ada masukkan, siapa yang datang ke Movenpick dan yang membeli selepas itu juga ada di dalam pendrive tersebut. Okay. So, saya ingat pendrive tak banyak. Mungkin ada antara 5 ke 10 buah pendrive lagi. Jadi, siapa yang hendak promo hari tu last kita jual pada harga 450. Satu e-book. Promo sebelum hujung tahun ini, 380 kita letak harga 380. Hari itu kita dah up harganya 450. Siapa yang membeli sebelum hujung tahun, sebelum 31 Disember 2022, ini tahun Jubli Perak HBI ataupun
Jubli perak bagi penerbitan buku kita yang pertama dan seterusnya selama 25 tahun kita terbit. Sempena perayaan ini, kita promo e-book pada harga 380 RM. Okey, semua bahan ada dalam itu seperti yang kita pasarkan masa Jubli perak. Okey, banyak bahan di dalamnya, boleh cari. Kalau nakkan kursus sedikit berkaitan dengan e-book, kita boleh buat. Okey. Waalaikumsalam sahabat yang masuk ya. Pagi ya, belum pukul 7 lagi saya up ni. Itu untuk info, kalender dan juga e-book. So e-book promo ini kalau nak ambil kesempatan bagi mereka yang belum mendapatkannya boleh dapatnya. Kita hantar bersama dengan password. Boleh buka password e-book, boleh letak mana-mana pendrive dan buka dengan password yang diberikan. Saya ingat laptop yang saya guna untuk buat e-book itu pun sekarang pun saya tak pasti dari segi kekuatannya untuk memberi password baru. So kita ada lebih kurang 10 ke 15 password yang ada. Jadi kita akan guna bahan yang telah kita e-bukukan, bahan yang telah kita compile dahulu dengan password yang kita gila-gilakan daripada 10 ke 20 password itu. Okay? Sebab yang nak buat yang baru kena cari kompilasi baru, compile apa kita panggil e-book generator tu kena beli yang baru. So kita sudah tidak ada melainkan di dalam laptop yang lama. So kita guna bahan yang ada untuk dapatkan e-book tersebut. So yang pentingnya di dalam e-book itu sebahagian besar daripada buku-buku kita ada dalam itu. Organon pun ada, panduan praktikal perubatan homeopati ya yang kita terbitkan dalam tahun 2019 juga ada dengan lengkap di situ. Materia Medica Therapeutic Tube yang warna hijau tu, okey, yang kita telah terbitkan pada tahun 2015 ada. Simptom-simptom penyakit ada, cuma formatnya lama lah sikit, ada muzik. Yang lama ni selalunya ada muzik dan yang baru memang kita sudah yang baru tak ada. Kita guna yang lama, kita upgrade yang lama. Sebenarnya menarik juga. Saya terfikir juga nak nak live kan bahan di dalam buku terapeutik, buku simptom-simptom penyakit dan perubatan homeopati. Okey, buku ni. Ini pun menarik bila ada dalam buku lah, kita boleh cari. Kita boleh cari. Ada umpamanya hemorrhoid. Hemorrhoid ni siapa yang ramai yang ada buku ni. Buku ni pun memang ada lah dalam e-book tersebut. Lengkap ada. Sebab dalam buku ni sebelum kita createkan buku panduan terapeutik perubatan homeopati tu, kita telah buat satu data lengkap mengenai beberapa penyakit khusus yang kita ceritakan di dalam buku ini. Ini adalah satu buku yang mungkin saya rancang untuk diterbitkan oleh DBP satu masa nanti. Cuma saya tidak ada masa untuk membuat balik. Okey, contoh hemorrhoid. Hemorrhoid dalam buku ini apa yang dia cerita, buasir kalau rasa tersempal, rasa penuh, tubuh dirasakan seperti penuh dengan kayu. Perasaannya begitu, kita guna Aesculus potassium atau 30. Ini dalam buku ni. Boleh beli buku ni, boleh beli e-book juga. Dikata kalau ada cerik-birik, buasir warna biru dan buasir itu bentuknya bergugus seperti anggur. Minum air sejuk akan rasa lega. Itu Aloe-Socotrina. Boleh cek balik. Kita ada kuliahkan Aloe-Socotrina satu masa dahulu. Kira-kira setahun lebih yang lalu ketika nak terbitkan buku Materia Medica Homeopati. Okey, buasir yang ada hubungan dengan semelik. Semelik kuat dan buasir. Collinsonia canadensis. Okey. Jika gagal Collinsonia, boleh guna aluminium.
Buasir berdarah, semua tahu. Yang belajar homeopati tahu Hemamilis itu adalah remedi terbaik. Boleh guna yang lotion, boleh guna yang remedi. Buasir yang kelihatan seperti bawang atau berbentuk seperti hidung pada dubur. Boleh guna Lachesis 30 atau Sepia 30. Okey, dan ada lagi ya. Naxvomica, sulfur ada kegunaan atas simptom-simptom tertentu di dalam buku simptom-simptom penyakit dan rawatan homeopati. So, bahan dalam buku ni memang banyak hakikatnya kalau kita baca cerita mengenai penyakitnya. Ada diabetesnya, ada berkaitan keracunan makanannya, ada berkaitan dengan masalah jerawatnya, ada berkaitan dengan masalah insomnianya ada. Okey. So bahan-bahan ini memang ada juga di dalam buku e-book dalam e-book yang kita sediakan. Dan memang bila kita buat terapeutik tu, itulah sebenarnya penerbitan buku-buku seperti inilah. Seperti juga buku penyakit kanak-kanak dan rawatan homeopati, walaupun tak banyak remedi di dalamnya. Kita teruskan suatu penerusan kepada penerbitan bagi penyakit-penyakit tertentu yang kita sertakan dengan contoh remedi-remedi berdasarkan simptom-simptom ringkas. Sebab itu berupa panduan terapeutik, bukan homeopati dari segi merawat mengikut konstitusi. So, untuk dapat remedi yang mudah berasaskan simptom-simptom yang ringkas, maka sebab itulah terbitnya buku panduan terapeutik perubatan homeopati yang kita jual pada harga 60. Bahan panduan terapeutik itu pun kita boleh tunjuk, dia ada di dalam e-book. Dahulu kita pernah tunjuk, bolehlah tunjuk sekali lagi. Fail lama tak tahu ke mana, boleh buat balik. Itu pun ada. Itu adalah satu panduan cepat bagi kita mendapatkan remedi berasaskan simptom-simptom yang ringkas. Mungkin satu atau dua simptom mencukupi untuk kita kena pasti remedi. Cuma bila kita buat rawatan ataupun mencari remedi secara terapeutik, dia sama ada berjaya atau gagal. Dan mungkin risiko berjayanya sekitar 50 atau 60%. Mungkin kalau dia lebih jelas dengan beberapa simptom tambahan, mungkin risiko kejayaannya meningkat kepada 80%. Itulah kaedahnya. Berbeza sedikit orang yang membuat rawatan secara konstitusional. Constitutional remedy ni maknanya rekod yang kita ambil tu lengkap berkaitan dengan pesakit, termasuk segi mental, emosinya dan simptom-simptom fizikalnya secara keseluruhan. Maknanya bermacam-macam penyakit yang mungkin boleh disembuhkan dengan satu remedi. Itu selalunya apabila kita sebut berkaitan dengan rawatan konstitusi. Dan mereka yang mengikut rawatan, yang mempelajari ilmu untuk merawat penyakit berasaskan konstitusi ini, seperti mereka yang belajar di Cyberjaya University dan mana-mana lah peringkat tinggi, maknanya dia akan belajar kaedah mencari remedi, menerusi apa kita panggil apa kita panggil ni, buku apa ni yang ada indeks base satu simptom dengan banyak remedi. Repertory, repertorization. Orang yang belajar Cyberjaya University yang hebat mana pun, bila dia belajar yang tu, dia pergi ke arah constitutional remedy. Begitu juga tak perlu belajar repertory pun. Kalau kita mahir setiap remedi, khususnya remedi-remedi utama itu, simptom-simptomnya memang berada dalam hafalan kepala kita, kita pun boleh buat rawatan konstitusi dengan syarat kita juga dapat mengumpul sejumlah besar daripada simptom-simptom pesakit kita match, kita temukan dia dengan simptom-simptom remedi yang ada. Mana yang mempunyai simptom-simptom yang paling rapat
antara simptom penyakit pesakit dengan simptom remedi, insya-Allah kita adalah ke arah memberikan rawatan secara konstitusi. Okey. So itu constitutional remedy. So bagaimana, apa nak bezanya pelbagai jenis remedy? Memang kena ada buku berkenaan lah, panduan yang ada gambar ni Yang ada gambar ni, ini buku panduan praktikal terapeutik homeopati. Kita dah jelaskan di dalam ini. Okey, kita dah jelaskan di dalam ini beberapa jenis preskripsi. Okey. Ada orang buat preskripsi kerana first aid, ada orang buat preskripsi berasaskan, kita kata sini, etiologi. Etiologi ni maknanya berasaskan punca mengapa terjadinya penyakit. Ada preskripsi intercurrent bagi mereka yang berminat untuk memberi lebih daripada satu remedi. Ada satu bantuan remedi untuk melengkapkan rawatan tersebut. Dia panggil intercurrent remedy. Itu istilah yang kita bahasa Melajukan, iaitu remedi selingan dipreskripsi semasa rawatan homeopati untuk penyakit kronik. Okey. Bagi tujuan, kena baca sendirilah buku ni. Preskripsi miasmatik. Ada juga orang preskripsi berasaskan miasma. Kita belajar dalam homeopati ada 3 miasma. Mungkin kita kata orang tersebut jenis psikosis, kita bagi satu remedi psikosis umpamanya. Seperti tuja umpamanya selain remedi lain. Okey, so di sini kita klasifikasikan kepada berapa jenis sebab itu kena ada buku ni. nak tahu, kalau tidak belajar kat internet dalam bahasa Inggeris 12. Ada 12 preskripsi, jenis preskripsi, kaedah kita nak gunakan dalam rawatan tu ada 12 semuanya. Di akhir nombor 12 disebut sini pempreskripsian konstitusional. Okey. Itulah yang kita sebut kaedah klasik merawat pesakit berasaskan konstitusi penyakit, mengambil kira keseluruhannya. So, semua jenis preskripsi hampir semua dah. Mungkin sekarang dah dikembangkan kepada lebih banyak jenis, mungkin dah 15-16 ke. Sebahagian besarnya sudah kita bicarakan dalam buku Panduan Terapeutik Perubatan Homeopati. Boleh dapatkan buku ini, harganya RM60 sahaja. Ada 160 muka surat, semuanya padat di dalam buku ini. Dapatkan e-book, semua ada di situ. Kalau kita boleh membaca menerusi komputer, handphone tak boleh, komputer sebab ia tidak dibuat untuk handphone. Okey, dan di dalam buku ini kita tahu, okey, di dalam buku ini ini semua ada berapa puluh ada lebih 111 ke 112 penyakit di dalam ini tanpa keterangan panjang mengenai penyakit, tetapi lebih banyak kepada simptom-simptom remedi direct. Siapa yang ada asas homeopati nak cari remedi, boleh rujuk. Ada asas homeopati. Yang pentingnya ada asas. Kita tak saran lah orang yang tak ada asas langsung tiba-tiba nak cari remedi, nak pergi beli kat kedai. Takut ada risiko masalah sedikit. Okey, boleh beli di mana-mana. Saya sendiri pun tak jual sebab saya tak rawat dah sekarang. Tapi buku ini berkaitan dengan ilmu. Berkaitan dengan ilmu. Siapa yang ada asas, dia nak cari contoh, orang yang umur dengan saya ni, dia ada masalah, umpamanya masalah prostat ke, masalah kencing ke. Dan nombor 67 ni, dikata kencing, tidak dapat kencing. Apa isunya? Sembab kemaluan, tersumbat perjalanan air kencing. Contoh dia kata, epismale. Boleh guna epismale potassium 6, 30. Kalau selepas pembedahan, tiba-tiba suka nak kencing, boleh guna causticum umpamanya. Ataupun orang yang budak-budak ke, kanak-kanak yang masuk tandas tapi sebab kawasannya mungkin terbuka seperti kita pergi ke Indonesia
di kawasan tandasnya kita boleh nampak orang di luar. So keadaan itu boleh menyebabkan kita tak jadi nak kencing. Melihat orang saja kita tak boleh kencing. So buku ini menyarankan remedi natrium mur. Okey. So natrium mur Natrium mur ni siapa yang baca posting saya semalam itu ramai orang tak baca lah sebab dia tengok ceritanya macam politik. Tapi saya saja nak kaitkan. Anwar Ibrahim. Anwar, apa saya sebut dalam posting tu? Antara Anwar dan sodium klorat. Itu adalah remedi penting dalam homeopati. Remedi yang kita sebut tadi, natrium muriaticum. Itu remedi penting, sangat penting dalam perubatan biokimia, dalam homeopati juga. Untuk merawat masalah akut dan juga masalah kronik. Okey, sodium klorat. Okey, itu sangat penting. Itu bahan asal. Bila kita potentas jadi satu remedi homeopati, kita boleh beri dalam bentuk pil untuk guna sebagai rawatan semasa akut ataupun semasa tapi salah satu fungsinya ialah untuk imbangkan cecair. Itu saya buat story Anwar Ibrahim tu. Maknanya kalau berlaku ketidakseimbangan memang akan ada penyakit lah. Itu teori dalam perubatan biokimia pun. Penyakit-penyakit adalah akibat daripada ketidakseimbangan di dalam badan kita. Air kurang di satu kawasan, kita mungkin akan berhadapan dengan masalah. Kita kekurangan sebahagian air di kawasan tertentu boleh menyebabkan kita bersin-bersin, bangun pagi, sesama, keluar cecair halus. Maknanya ada ketidakseimbangan. So, selain remedi-remedi yang khusus yang kita bicarakan, ada remedi biokimia yang boleh membantu menseimbangkan cecair. So, begitu jugalah bila kita bicarakan dari segi ekonomi. Apabila sebahagian daripada anggota masyarakat itu berada dalam sangat teruk. Orang lain harta bilion, ada jutaan, ada ribuan. Tapi ada satu masyarakat tu nak dapatkan 500 sebulan. 50 ringgit satu hari pun duit dia tak ada. So timbul pelbagai macam masalah dalam masyarakat. Orang tu mungkin akan pergi mencuri. Orang itu mungkin akan kelaparan dan lepas tu timbul macam-macam penyakit. So ini kesan-kesan daripada ketidakseimbangan dalam masyarakat seperti juga ketidakseimbangan di dalam badan kita. So begitulah. Maka saya ambil contoh Anwar Ibrahim telah berusaha mendapatkan keuangan daripada sumber, tetapi bukan sumber yang ada dalam kerajaan, tetapi sumber dia berada di dalam masyarakat itu sendiri. Diagihkan dari satu tempat pergi ke tempat untuk orang yang miskin, susah. Dia boleh menyelesaikan satu masalah. Dia boleh menyelesaikan satu masalah. Tetapi seperti rangkuman badan manusia juga, satu masalah itu selesai tapi dia juga mungkin menyebabkan beberapa masalah kecil yang lain. Sebab itu kita dalam proses kesembuhan penyakit kita boleh tackle satu masalah besar tapi timbul juga sakit-sakit kecil yang lain yang kita nampak macam tidak ada kaitan. Dia proses ke arah kesembuhan. Kita pun kena bantu untuk sertakan remedi tersebut. So begitulah keadaannya. Kita bantu orang miskin yang tersangat susah. Kita agihkan daripada orang kaya pergi ke sana. Tapi orang kaya itu mempunyai rantaian juga. Sebab dia membekalkan barang kepada pemborong-pemborong, membekalkan kepada peniaga yang mengangkut bawa ke sana sini. Akhirnya peruncit sampai pengguna. Semua itu bila kita menjejaskan satu orang, dia akan menjejaskan juga pendapatan orang lain. So itu kena diremedikan. Bila diremedikan setiap peringkat itu, yang terakhir yang kena bayar akhirnya ialah pengguna seperti kita lah. So bila berlaku kenaikan harga barang sedikit, tapi dia sedikit saja sebab sekarang masalah itu sudah berlaku sharing, perkongsian. Semua orang dalam Malaysia berkongsi untuk membantu yang bermasalah ternak itu. Okey.
Asalnya dia kata, okey, Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari sahaja yang diterima, 60 juta. Hakikatnya tidak. Dalam ekonomi pun seperti badan kita juga, bila dia terjejas, dia akan ambil juga sebahagiannya daripada yang lain. Dan maknanya kita semua, satu masyarakat Malaysia ni, bila kita membayar dengan harga lebih RM1 untuk satu kampik beras, umpamanya, untuk 5 kilo ataupun 10 kilo beras, maknanya kita pun turut sama membantu memberi remedi kepada masalah utama dalam masyarakat tersebut. So itulah berlaku, kita kata agihan kekayaan itu daripada ramai orang-orang yang berada yang duit, kalau ada kat dia pun dia simpan, bukan diguna pun. So bila diberi pada orang miskin pasti menggunanya sebab bahan-bahan keperluan asas dia masih tidak lengkap. So, itu kaedahnya. Bila semua itu sudah berjaya ditutup, semua bahagian itu berjaya ditutup, maka berlakulah keseimbangan atau kesejahteraan dalam masyarakat. So, begitulah konsepnya, dalam perubatan biokimia. Okay? Kekurangan satu bahagian badan, kurang air, dia akan memberi kesan. Penyakit tertentu akan timbul. Okay? Dan kenapa saya contohkan sodium chloride, tidak saya contohkan natrium mur. Hakikatnya natrium muriaticum itu remedi dalam biokimia dan homeopati. Kenapa? Sebab audience orang yang membaca itu adalah orang awam. Dia tak belajar homeopati, biokimia. So orang yang belajar ilmu sains dia tahu peranan sodium chloride untuk menseimbangkan cecair dalam badan. So begitulah juga hakikat natrium mur. Okey, sekarang kita dapat panduan bagaimana nak menggunakan natrium mur. Secara tidak langsung kita ada panduan macam mana dan bila nak guna natrium mur. Bila berlaku ketidakseimbangan dalam badan, kita boleh guna dia untuk bantu untuk menseimbangkan cecair dalam badan. Begitulah hakikatnya. Itu saja saya cerita nak kaitkan sebab orang ramai, orang yang belajar sains dia lebih kenal sodium chloride berbanding dengan natrium muriaticum. Okey, siapa yang tonton live ini maknanya dia tahulah apa yang saya bicarakan di situ adalah natrium muriaticum. Okey, di situ saya sebut sodium chloride. So, rujuklah balik remedi tersebut. Kita tahu apa peranannya dan sumbangannya dalam amalan biokimia homeopati dan juga dalam perubatan homeopati itu sendiri. Okey, saya kira dah jam 7. So, itulah untuk sembang pagi ini. Sekali lagi saya tutup dengan offer e-book Jubilee Perak masih on Kita dah lepas hari itu, dah ramai dah juga untuk beli. Siapa yang belum beli, harganya diskaun 70 RM daripada 450 kita bagi 380. Kita akan hantar bersama dengan satu pendrive selagi masih ada stok, bersama dengan kalender yang akan datang dalam beberapa hari ini. Itu saja untuk promo sebelum 31 Disember. Lepas 31 Disember naik harganya balik pada 450. Okey, itu saja. Mudah-mudahan perkongsian pagi ini memberi sedikit ilmu kepada sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.